Kalau dalam Meet ni kebarangkalian untuk kita faham tu Allahualam lah. Nanti kita akan jumpa di waktu persekolahan nanti. Harap-haraplah semua sihat. Okay, so untuk kali ini kita nak masuk pada bab yang sama juga, bab 3. Cuma dalam dia punya standard pembelajaran dia berbeza. Ya. Standard pembelajaran 3.2.1 untuk bahagian yang keempat, struktur kawalan ulangan dalam penyelesaian masalah. Ya. Struktur kawalan ulangan ni dah pelajari pada bab 2 algoritma sebelum ini. Tapi kita nak ulang balik ya. Sebelum ni benda yang sama juga. Kita dah belajar dalam struktur jujukan, dalam struktur kawalan pilihan, struktur kawalan ulangan untuk hari ini. Sebenarnya kita dah belajar dah pada bab 2 dulu. Tetapi disebabkan pada kesinambungan dalam perstikat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk bab 3 ni juga cikgu konten je ya. Konten yang 3 ni pasal kita lebih kepada ya persekitaran kod arahan. Jadi dalam persekitaran kod arahan ini kita nak gabungkan kita punya algoritma tadi tu dengan kita punya pengatur caraan Python. Ya, kita dah belajar bagaimana kita nak membina uh, untuk membina algoritma pseudocode, algoritma carta alih. Ya, ada dua. Algoritma ni ada dua dalam dia, carta alih dan juga pseudocode. Yang mana satu yang dahulu, mana yang satu kemudian, itu bergantung kepada cara kita adaptasi permasalahan yang ada dalam sesuatu tersebut, dalam satu permasalahan yang diberikan. So hari ini kita akan lihat untuk 3 poin, ya, 143 ya, cuba. Okey, harap semua dah ada ni buku di tangan kamu dan juga buku nota. Sekejap lagi kita akan cuba uh, ingat kembali yang nota-nota yang sebelum ini. Saya dah bagi dalam bentuk PowerPoint. Harap semua ada yang dah salin dalam buku. Kita dah bincang juga dalam YouTube live ni macam ni juga. Okey, so untuk hari ini kita akan lihat untuk struktur kawalan ulangan. Kita mengulang balik benda ni. Selamat datang dia, selamat datang Putri dan Auni. Yang mana cikgu terlepas untuk say hi tu, sorry sebab apa yang kadang-kadang you all gunakan MOE ni dia masuk, dia tak pop up, sorry. Okay, so untuk sudut kawalan ulangan ini membolehkan pengatur cara mengarah komputernya untuk melaksanakan langkah-langkah tertentu supaya berulang kali. Dia macam kita buat struktur kawalan pilihan, dia bukan struktur yang berulang tetapi dia sekuen juga, tetapi dia melibatkan pertanyaan. Tetapi dalam struktur kawalan ulangan ni, kita nak melakukan satu benda yang pada keadaannya sama, berulang-ulang kali. Jadi kita tidak perlulah menyalin kembali kod tadi secara berjujukan. Kalau kita salin kembali secara berjujukan, jadi kita punya programming tadi menjadi panjang. Contohlah kita nak, orang kata menulis perkataan saya boleh kan. Contohnya saya buka dalam Python lah macam ni. Bila kita contoh kita nak tulis, sekejap ya, saya copy balik. Contoh, ya, kalau satu kawalan ulangan ni kita nak membuat satu atau cara yang berulang. Contoh kita nak buat print, kita nak keluarkan. Contoh kita nak print, jom. Kita nak print sekata saya boleh. Ya. Kalau kita nak print sebanyak 3 kali ataupun itu tidak menjadi masalah sebab apa, barisnya sedikit. Print. Okey, ini dah berapa kali dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 7, ni 8, ni 9, ni 10. Okey. Ini contoh kita menulis ni dalam bentuk jujukan. Mengeluarkan print ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ke? Mungkin 11 kot kalau silap saya lah. Saya kadang terlebih untuk ya. Jadi saya nak printkan saya boleh ni sebanyak 11 kali. Jadi kalau kita buat secara berjujukan, benda yang sama. Ya, maksudnya apa? Benda yang kita nak paparkan tadi benda yang sama. Jadi bila kita nak print kan, ni benda dia saya boleh, saya boleh. Itu menjadi 11 kali contohnya macam ni kan. Jadi kalau macam ini, kita sebagai pengatur cara ataupun sebagai programmer, dia mengambil banyak ruang simpanan dalam kita punya pangkalan data. Jadi kita tak naklah benda ini berlaku. Jadi macam mana kita nak pendekkan tadi dengan menggunakan struktur kawalan ulangan.
struktur kawalan ulangan ini membantu kita untuk kita pendekkan kita punya programming tadi tu supaya ia tidak menjadi terlampau panjang. Kalau tadi ini melibatkan lebih kurang saya buanglah yang bahagian atas ni, kita cuba kita naikkan ke atas dia. Sekejap ya. Kita cuba sebab kita lihat. Okey. Ada 10 baris untuk kita gunakan untuk printkan saya boleh. Tapi kalau kita nak print cara yang sama, saya boleh juga sebanyak 100 kali. Kita terpaksa menulis print saya boleh ini sebanyak 100 kali, 100 baris. Jadi ia mengambil masa yang lama, mengambil simpanan data yang banyak. Jadi dalam keadaan ini bendanya berulang tetapi kita berlakukan pada benda yang sama. Jadi kat sini kita maksudnya apa? Kita mengambil ruangan data tadi menjadi banyaklah. Jadi kita simpanan kita menjadi orang kata apa? Kalau kita punya hard disk tu penuh lah kan. Sebab apa kita buat banyak benda kali. Kita buat kerja yang sama tapi berkali-kali. Okey. So macam dengan menggunakan struktur kawalan ulangan ni, dia nak bantu kita untuk pastikan kerja yang berulang tadi tidak diulangkan berkali-kali. Sebab apa? Benda yang sama. Jadi tidak perlu berulang berkali-kali dalam satu masa. Jadi macam mana kita nak buat dia? Okey, contohlah. Yang ini kita akan sambung nanti. Masa kita sampai pada kita buat coding nanti. Okey, kita lihat pada dia punya ayat kat sini. Okey. Struktur kawalan ulangan ini adalah penting supaya kod yang ditulis tadi tidak panjang dan memakan ruang. Ini saya perkatakan sebentar tadi. Ya, ayat-ayat dia. Ayat-ayat cinta dalam barisan ini, dia kata apa? Antara perkara penting yang perlu kita ketahui bahawa struktur kawalan ulangan ini adalah supaya kod yang kita tulis tadi tidak terlalu panjang dan memakan ruang. Jadi kalau tadi kita benda yang sama kan, saya boleh 10 kali, dia makan ruang lah sebanyak 10 kali tadi kita benda yang sama kita tulis. Selain itu juga ia penambahbaikan kepada kod struktur kawalan ulangan adalah lebih mudah berbanding kod atau cara yang tidak menggunakan gelung. Gelung maksudnya apa? Berulang. Kalau kita lihat gelung getah ataupun gelung rotan, bendanya gelung kan berulang. Maksudnya apa? Satu orang kata apa, putaran ataupun satu uh, benda, kalau kita tengoklah benda itu saling berterusan saja. Kalau tak ada jumpa lagi gelung rotan yang ada di orang orang kata di uh, store sukan tu ada gelung rotan yang berbentuk yang tidak bersambung, kecuali yang dah rosak lah. Uh, Selain itu juga dia semasa pengikutan struktur kawalan ulangan ni, biasanya pengatur cara perlu menggunakan sintaks pemboleh ubah yang cekap untuk bertindak sebagai pembilang, terutama untuk struktur kawalan dengan bilangan. Okey. Struktur kawalan ini, ulangan ni, dia perlukan sesuatu orang kata apa, number. Number ni untuk kita untuk apa? Number ni, nombor ni, untuk kita nyatakan berapa banyak pengulangan yang kita nak buat. Contoh, kita nak lari 400 meter. Ya, 400 meter. Dalam satu kejohanan sukan antara rumah sukan di sekolah kita. Jadi padang kita itu lebih kurang 400 meter lah contohnya. Satu gelong tu 400 meter. Jadi berapa banyak pelajar perlu lari untuk orang kata apa, daripada start to end untuk cukupkan satu pusingan. Jadi maksudnya apa, pelajar tadi dengan bilangan dia satu, jadi dia dah cukupkan untuk satu pusingan sebanyak 400 meter. Tetapi cuba kita fikirkan kalaulah dia terpaksa berlari sejauh 1600 meter. Ya, jadi padang tadi 400 meter saja. Jadi 1600 meter dibahagikan dengan 400 meter bersamaan dengan 4. Jadi pembilang dia terpaksalah pelari itu memutar ataupun berpusing sebanyak 4 kali daripada mula ke tamat untuk mencukupkan 4 kali pusingan supaya ia selesaikan dia punya larian tersebut. Jadi kat sini ayat dikata apa? Semasa pengekodan biasanya perlu menggunakan sistem pemboleh ubah sebagai pembilang berapa banyak kali yang kita nak benda itu berulang. Okey.
Tutur kawalan boleh menerima arahan input untuk melakukan operasi matematik seperti menambah dua nombor, mengira purata pelbagai operasi olahan nombor yang lain. Yang ini nanti kita akan buat pada next week, ya, hari Isnin tak cuti lagi kan untuk Deepavali Bali. Jadi hari Isnin nanti kita akan buat aktiviti yang mana kita nak gunakan sutur kawalan ulangan ini untuk membina satu permasalahan yang pada muka surat saya tak pasti, tapi aktiviti 3.9 kalau tak silap cikgu pada bahagian bawah tersebut. Ya, aktiviti 3.9 kita lihat ya. Ini kita akan lakukan pada minggu hadapan. 3.9. Sekejap ya cikgu tengok. Betul tak 3.9? Ya. Nanti maklumannya salah nanti. Okey. Aktiviti 3.10. Ya, 3.10. Ia menghasilkan satu atau cara yang menyanakan sifir darab. Untuk apa sifir yang kita nak buat lah. Itu kita akan buat pada minggu depan. Macam mana dengan guna Python ni, kita boleh buat sifir mengikut kehendak pengguna. Guna nak sifir berapa, dia boleh buat. Just masukkan sifir berapa, nombor berapa, dia akan lakukan sifir itu. Dia akan print sifir itu daripada 1 kali 2 sampailah 1 kali 12. Contoh untuk sifir 1. Kalau 2, 2 kali sampai sebagainya lah. Okey. So kat sini kita lihat pada gambar rajah yang ini, benda ini ada pada muka surat pada bab 2 dulu. Jadi sutur kawalan ulangan ni terbahagi kepada 2. Ya, terbahagi kepada 2, gelung for dan gelung while. Ataupun gelung yang for ini dikawal dengan bilangan lelaran yang kita ketahui. Gelung while pula dikawal dengan keadaan bilangan lelaran yang kita tidak ketahui. Dia dua benda yang berbeza kat sini, gelung for dengan gelung while. Kalau gelung for ni, kalau kita lihat yang sebelum-sebelum ni, cara penulisan dia, benda dia kalau kita belajar, saya paparkan kembali yang dulu tu. Okay. Yang dulu-dulu yang kita dah belajar masa, saya tak pasti bulan berapa. Tapi ini masih orang kata apa, masa PKP dulu. Masa PKP dulu. Ya. Okay, awal-awal PKP dulu, tak silap saya, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ketika itu bulan 4 tak silapnya, ataupun akhir bulan 4 kalau tak silap saya lah, yang mana kita nak belajar pasal struktur kawalan ketika itu, bab 2 tu. Ya. Apa pada akhir peperiksaan tu, kita lepas tu kita terus ni kan lockdown dan sebagainya. Okey, kita lihat pada gelung 4 ni, saya paparkan dulu pada skrin kamu. Okey. Harap kamu paparan tu sama dengan saya. Okey, sutur kawalan gelung 4. Kita kembali kepada yang sebelum ni. Untuk kita orang kata apa, ingat kembali apa yang pernah kita lakukan, apa pernah yang kita pelajari, apa pernah yang kita dah ada dalam nota-nota kita. Ini kamu boleh lihat, nota-nota ni saya dah berikan dalam bentuk PDF. Kamu boleh semak kembali dalam kita punya Telegram. Ya, rasanya insya-Allah ada, sebab apa, setiap kali yang sebelum ni saya bila lepas kelas ni saya akan bagi dia punya nota tersebut. Okey. Ini adalah struktur kawalan ulangan 4. Kita tak nak tengok tu. Tapi dalam struktur kawalan 4 ini, dia ada beberapa nota penting. Ya, dia kita tahu. Dia ada range dia. Ada range yang ada stop, ada yang ada start dan stop, start dengan stop dan step dan sebagainya macam tu. Okey. Dalam keadaan ini, contohlah start, stop and step. Saya cuba gambarkan dia dalam bentuk ketika kita nak menaiki tangga. Macam mana saya ajar sebelum-sebelum ni. Kita imagine macam mana kita nak naik daripada tangga pertama sampai tangga yang terakhir. Macam kamu punya kelas kan. Kelas berada pada tingkat 1. Bawah basement kan. Atas sebelah dengan makmal. Kamu ni kelas kamu selepas makmal fizik. Okey. So kita lihat kembali. Ingat tak kelas awak kat mana? Nanti minggu depannya datang sekolah nanti lupa. Mana sekolah kelas? Mana sekolah? Ada yang lupa sekolah pun tak tahulah, masya-Allah. Mana tak tahu kan? Dilupakan ketika itu. Okey. Sekejap ya. Saya guna keluarkan pen. Okey. So katakanlah kita nak panjat ataupun kita bukan nak panjat lah. Kita nak kata apa, nak panggil apa ya, menapak menapak ke apa, step lah kot ya. Okey, contoh kita nak step daripada awal sampai yang tangga yang terakhir. Okey, ni contoh tangga lah, maaf lah tu cikgu punya lukisan ni agak buruk sikit kan. Okey,
Jadi ini contoh tangga yang dekat bawah tu berdepatan dengan makmal biologi tu. Kamu bila kamu nak naik tu sebelah tu kan ada store. Kemudian dia berhadapan dengan tangga tersebut adalah makmal biologi. Ingat balik ya, nanti saya tunjuklah arah di kat mana kamu punya kelas. Ya, okey. Nak ingatkan balik, takut dah lama tak datang kan sekolah ni lupa. Itu saya jumpa siapa dah. Amirul Haikal in the gang kot. Datang untuk kemas di sekolah. Kalau tak silap saya lah. Betul lah Amirul? Ke saya salah orang? Ya. Ada yang datang sekolah kemas, alhamdulillah rajin. Ya, ada di antaranya saya nampak, ada yang di antaranya saya tak nampak lah, maaf lah. Kalau yang saya tak sapa tu saya minta maaf. Okey. So sekarang ni kita nak naik tangga. So kita kira dulu tangga ni ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 anak tangga. Jadi kita nak naiki apa? Nak panggil apa Puan Syarifah? Naik tangga. Menapak tangga ke apa ya? Ayat-ayat yang terbaik Puan Syarifah ya. Naik tangga lah. Okey, naik tangga ya. Okey, terima kasih Puan Syarifah. Bila kita nak naik tangga ni daripada basement, daripada tangga yang pertama sampai tangga yang ke-6 ni. Okey. So, kat sini kita lihat dia ada stop, start and step. Okey. Kat sini kita nak bagi tahu yang start tadi berada pada bawah sekali. Ni start. Ya, start. Ni start. Yang last sekali, yang last ni dipanggil sebagai stop. Manakala step ni pula, cara kita nak naik tangga tersebut. Ya, kita nak naik tangga tersebut. Ada kadang-kadang kita lihat remaja ni ataupun seusia dengan kamu ni, ya, kanak-kanak rebina ni. Kadang-kadang bila dia naik tangga ni, dia ada orang kata habit yang masing-masing. Ada yang secara normal dia akan naik step by step. Ada daripada tangga 1, tangga 2, tangga 3 sampailah tangga 6 tu step by step. Ada juga yang nakal sikit. Dia suka naik tangga tu selang kepada dua. Dua. Contoh macam tu. Daripada tangga yang pertama ni, dia lompat pergi anak tangga yang kedua. Kemudian dia lompat pada anak tangga yang keempat. Dia ada habit-habit yang macam ni. Pelajar-pelajar di sekolah kita. Cuma kita kadang-kadang kita tak perasan lah. Dia akan lakukan bila tak ada orang di belakang dia buat. Contoh tak tahulah siapa kan. Okey. Jadi rasanya semua pernah lakukan benda yang macam ni. Saya sendiri pun selalu lakukan ketika saya nak naik tangga, ketika nak pergi punch card. Kadang-kadang lambat kan, jadi saya step tu dia jadi besar sikit. Jadi kadang langkah 3, langkah 2. Jadi nak mudahkan cepatnya untuk sampai ke atas. Okey. Start, stop. Kadang-kadang dalam kita nak buat pemboleh untuk struktur kawalan ulangan 4 ni, dia tak ada start. Dia tak bagi tahu pun start kita. Tapi dia bagi dia punya orang kata nombor tu bermula daripada 1 sampai 6. Kalau dia tak ada perkataan step dengan start, that means setiap anak tangga ni dia akan lalui. Kita ambil yang pertama yang ni. Dia akan lalui tangga 1, 2, 3, sampailah tangga yang ke-6, anak tangga yang ke-6. Okey. Kalau yang orange, start dengan stopnya tu. Dia nak bagi tahu kat kita, kat mana mulanya dia menapak ataupun kat mana dia mula menaiki tangga tu. Kadang-kadang kalau contoh kita tulis startnya adalah 3, stop dia adalah 6. That means dia akan bermula pada anak tangga yang ketiga, yang sini. Maksudnya apa? Dia bermula pada anak tangga yang ketiga sampailah dia menaiki 4, 5, 6. Jadi perkataan yang akan keluar kat sini 3, 4, 5 dan 6. Contoh dia kat situlah. Maksudnya apa? Dia step by step. Tetapi bila perkataan stop ni ada, 6 ni dia tidak ambil kira. 6 ni maksudnya apa? 3, 4 dan 5 saja. Dia mesti lebih. Maksudnya apa? Dia kena tulis kat sini 7. Baru dia pergi sampai anak tangga yang ke-6. Nanti kita tengok dalam kita punya programming. Okey. Kalau kita tengok yang ketiga ni pula, dia ada start, dia ada stop, dia ada step. Dia beza sikit lah contohnya. Jadi dekat sini dia bagi tahu contoh, dia nak start daripada tangga yang ketiga. Dia nak sampai anak tangga yang ke-6. Dan step dia berapa? Contoh step dia adalah 2. Maksudnya apa 2? Dia akan lompat 2 anak tangga, 2 anak tangga, 2 anak tangga. Itu guna start, stop dan step. Pada perkataan. Benda ni kita dah belajar sebelum ni.
Ya, okey, so kita akan lihat, okey ni benar ni ada dalam buku teks kamu Rajah 3.15. Ya, okey ini adalah ulangan bagi range ni. Contohlah, ni yang kita bincangkan tadi. For one range dia 5, okey, print online. Okey, ni cuba kita ubah yang tadi tu yang kita buat tadi. Kita buat yang tadi. Okey. Okey, so kita nak ubah yang pengaturcaraan yang ini kepada satu pengaturcaraan yang lain. Yang ini kita gunakan dia sebagai for. Kita nak gunakan atur cara for ni untuk merubah atur cara yang tadi kita buat tadi tu, yang ini. Yang for ini kita applykan ke dalam permasalahan yang kita buat tadi, saya boleh tadi tu. Okey. So kat sini kita nak kejap ya, saya paparkan pada okey. Yang ini mana tadi? Dia punya alright. Okay. So kita copy balik print saya boleh ni satu. Nah, kita nak saya boleh ni berulang sebanyak 10 kali macam yang tadi. Jadi kita nak buat macam mana? Kita tulis for I in range berapa? Range dia stop dia 10. Dia ada stop dia. Dia ada stop. So kita akan letakkan dia kepada indent. And print saya boleh. Okey, I tu berapa? Ya, nilai start dia berapa? Jadi kalau kat sini dia tunjukkan kat sini for I in range 5. Okey, kita cuba kita print. Kita run, ada error tak? Okey. Tengok apa yang berlaku dalam ni, dia akan print ini sebanyak 10 kali. Cuma kat sini tak nampak lah kan? Tak nampak dia punya ni. So kita nak supaya kita boleh nampak, kita buat macam ni. I okey macam ni. I kita buat supaya kita boleh nampak bilangan dia berapa. Jadi cuba kita print, dia punya ni kecil je tapi saya pendek ke atas ni supaya kita boleh nampak expected output dia kat bahagian bawah ni. Okey, kita print. Dia keluar 9 kali. Bermula pada 0 sampai 9 kali. Dalam arrange ni, kenapa dia tak keluar 10? Sebab apa dia ambilkan kosong itu adalah nombor yang bermakna. Sebab apa kita letakkan kat sini, bila kita tak isytihar I ini berapa, jadi dia akan ambil tahu bahawa I ini adalah equal to 0. Jadi kita nak supaya dia bermula pada 1, jadi kita nak katakan I equal to 10, I equal to 1. Okey, macam ni. Maksudnya apa? Kita tentukan dulu. I itu adalah 1. Bila kita run balik, barulah dia keluar. Sekejap ya. I equal to 1. Dia degil pula ya. Dia degil. Sekejap ya. I betul dah. Dia ambil I tu sama dengan kosong juga. Sebab apa kita tak letakkan dia punya tu. Kejap. Macam mana kita nak tentukan I sama dengan 1? So kita akan buat kat sini. Tadi kita belajar kat dalam bahagian ni. Kita dah tentukan. Okey. Mana ni? Ini kita dah tentukan tadi. Dia ada start, stop dengan step. So kita ada letakkan dia perkataan tadi tu. So kita akan letakkan pada awal dia tadi. Dia bermula pada 1. Jadi kita run. Dia mula pada 1. Kenapa dia tak ambil kod 9? Dia tak ambil tak 10. Sebab apa? Kat sini dia kata kat sini dalam bahagian ini I tadi bukan lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 10. Tetapi dalam ayat ini, dalam ayat programming ini, dia menyatakan bahawa yang 10 kat sini adalah lebih kecil. Satu lebih kecil daripada 10. I tadi lebih kecil daripada 10 ulangannya. Jadi dia tidak ambil angka yang ke-10 ini. Dia tidak ambil angka yang 10 ini. That's why kat sini dia ada 9 saja. Maksud apa? Bermula pada 1
dan tamat pada 9. Tapi macam mana kita nak pastikan supaya dia boleh ambil 10? So kita kena lebihkan sedikit, kita jadikan dia 11. Jadi bila kita run, dia akan keluarkan 10 kali. 1 sampai 10. Macam ni. Sebab apa? Bilangan yang terakhir tu dia tidak akan ambil untuk bilangan dia. Ni untuk contoh yang tadi lah. Programming yang sama kita buat, cuma berbezanya kat sini. Yang pertama tadi kita kena buat satu persatu. Satu persatu sampai line yang ke-10. Ulang dia banyak kali. Tetapi untuk bila kita gunakan struktur kawalan ini saja, kita hanya perlu buat sebanyak dua baris saja. Tapi boleh print sebanyak 10 baris. Tapi kalau contoh kita nak buat banyak baris lagi, contoh kita nak buat 100 kali. 101 lah, lebih satu. Bila kita run, okay, dia akan buat 100 kali. Tak perlulah kita nak tulis saya boleh ni sebanyak 100 kali dalam ruangan coding ni. Jadi ada 100 baris coding kat sini. Jadi dengan 2 baris saja, dia boleh menyelesaikan masalah kita tadi supaya tidak menulis saya boleh tadi sebanyak 100 kali. Cuma kalau contohlah, cikgu bahasa Melayu kamu kan suruh betulkan ayat. Cikgu kata ulang ayat ini sebanyak 100 kali. Tulis dalam buku tulis kamu sebanyak 100 kali. Dulu biasa kan masa sekolah rendah kan. Bila kamu salah je cikgu kata ulang. Tulis balik. Ya, jawapan ini sebanyak 10 kali dalam buku kamu supaya kamu ingat nanti. Kan? Bila sekolah menengah ni belajar ESK kan contoh. Bila belajar ESK ni kamu kita guna struktur kawalan ulangan je lah. Nak tulis sebanyak 10 kali penat dia kata. Kita guna gelong 4 je lah. Jadi boleh ulang 10 kali dengan menggunakan range ni saja. Tak boleh lah. Dia apply untuk ketika di makmal komputer saja. Luar daripada makmal komputer dia tak valid. Dalam exam nanti. Kalau contoh dalam exam kata sila tulis kembali ayat di atas sebanyak 2 kali ataupun 10 kali. Kamu pun gunakan struktur kawalan ulangan ni macam ni. Jawapannya salah lah. Tak boleh buat benda yang berbeza pada bahasa yang berbeza. Okey. So ini contoh. Jadi tadi masalah kita, kalau yang ni kena tulis banyak, tapi dengan guna gelung 4 ni saja kita dah boleh tulis dia jadi kurang sedikit. Okey. So tadi yang pertama tadi kita lihat dia dah ada stop saja. Kemudian yang kini dia ada start, dia ada stop. 1 tu start, 101 itu dia stop. So sekarang kita nak lihat yang ketiga pula. Macam mana kita nak tambahkan dalam ini, dalam kamu punya tutur kawalan ini, kita nak tambahkan ada, orang kata apa, ada dia punya step. Jadi depan start, tengah stop, ujung sekali step. Ujung sekali adalah step. So kita nak masukkan programming tadi ni. Jadi contohlah kita nak ada 100, saya ubah saya boleh ni kepada anak tangga. Anak lah dekat sekolah kita ada 100 anak tangga untuk sampai ke kelas kamu. Jadi bila saya print, dia akan keluarlah anak tangga yang pertama, anak tangga yang kedua, sampailah anak tangga yang 100 kat sini. Ya. Jadi kita tak nak lah orang kata apa, penat nak naik anak tangga tu, kita nak step dia secara orang kata apa, secara cara yang berbeza. Contohnya kita nak naik 4 anak tangga dalam sekali saja, sekali langkah. So kita letakkan bahagian belakang ni 4. Maksudnya apa? Kita punya tadi loop tadi, kita punya gelung tadi akan akan paparkan anak tangga yang keberapa sahaja. Contoh bila kita tekan 4 kat belakang, kita run. Jadi kita lihat kat sini. Dia bermula pada anak tangga yang pertama, dia akan bagi anak tangga yang kelima. Sebab apa? Bermula pada 1. So satu kira lah 2, 3, 4, 5. So anak tangga yang kelima untuk kaki kanan kita sekarang ni. Kan kita punya kaki ni panjang lah contoh kan. Okey, kaki kanan dah 5, so kaki kiri pula dia akan 4 lagi. Jadi 6, 7, 8, 9. Okey, so kanan kita di tangga yang kelima, kaki kiri kita di tangga yang ke-9. Tu contohlah kita melangkah. Kalau contoh melangkah kiri kanan lah. Ada yang kadang dia pegang apa orang kata apa? Pegang kiri kanan tempat pemegang anak tangga tu, dia
dia apa, dia gayut-gayut lah kat situ, lagi banyak lah dapatnya, boleh dapat 4 ke 5 ke contoh. Ni jangan buat lah nanti, bahaya. Ya, jangan buat. Tunggu nanti. Tunggu nanti awak dah besar, umur dah lanjut, buat. Sekarang ni jangan. Susah jatuh kat sekolah nanti, panjang cerita dia. Jadi, ni contoh ya, bukan cikgu suruh buat macam ni kat sekolah nanti. Nanti ada yang buat ni. Contoh lah, dia contohnya, dia ni lagi tinggi. Jadi langkauan ni lagi panjang. Jadi contohlah dia kata 4 tu sikit sangat lah. Dia kata normal sangat 4 tu. Dia nak buat 10 anak tangga. Jadi dia run lah. So dia berapa kali dia nak langkau tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali langkau saja dah sampai pada tingkat yang atas. Kat sini lah contohlah dipaparkan pada yang sini. Baik, nampak tak? Okey. Jadi ini contoh. Maksudnya apa step? Jadi dia akan paparkan tangga mana saja yang disentuh oleh kaki. Kalau tak sentuh maka tak ni lah. Jadi by default kat sini by default sebenarnya adalah 1. Bermula pada dia punya step dia 1 lah, macam normal lah, orang normal. Ini normal lah. Bermula tangga 1 sampai tangga 100. Ni contohlah, ni orang normal. Tapi orang tak normal dia akan buat tangga 2 lah. Ataupun tangga 3, tangga 4. Itu contohlah. Jadi tinggal lihat kat sini. Programming ni tak banyak berubah berbanding dengan kita nak buat programming secara jujukan macam ni. Dia kena susah lah, kena print banyak-banyak. Tapi dalam keadaan ini kita hanya merubah pada dia punya indikator saja, sama ada indikator pada start atau stop ataupun pada step. Dia tidak merubah semua pergerakan dalam sistem tersebut. Jadi kalau contohlah anak tangga yang pertama tu rosak. Jadi cikgu Cikgu Khairudi kata, Cikgu Khairudi kan tak? Cikgu Khairudi. Kata pun Cikgu Ridwan lah. Cikgu Ridwan kata, okey tangga 1, tangga 2 tak boleh pakai anak tangga tu. Terus ke anak tangga yang ketiga. Jadi bila kita run, dia akan pergi dari bermula pada anak tangga yang ketiga. Anak tangga yang pertama tak ada. Anak tangga yang pertama, yang kedua rosak. Contohnya kan tak boleh guna. Ataupun sedang dibaik pulih. Ini contohnya. Bermaksudnya apa? Start from daripada anak tangga 3, berakhir pada anak tangga yang 101 dan secara normalnya stepnya adalah 1. Ini contoh. Contoh kita nak menulis ni. Okay. Dalam peperiksaan ada satu permasalahan yang diberi. Contoh ni kata kat situ, sila tuliskan perkataan contohnya saya suka pergi ke sekolah sebanyak 10 kali. Okey. Nyatakan struktur kawalan yang terbaik dalam penulisan atau cara di atas. Contoh kan, dia bagi masalah. Dia tak nyatakan apa-apa jawapan yang terbaik. Tetapi kat sini dia nak bagi tahu kita apa, bila benda itu berulang, maka dia tulis dalam cara struktur kawalan pilihan ulangan. Ada pelajar yang akan jawab secara jujukan. Dia tulis 1, 2, 3, 4, 5, 10. Boleh, tak ada masalah. Ada pelajar yang gunakan 2 baris macam ni pun tak ada masalah. Tapi kat sini kita boleh tengok pada ayat pada soalan tersebut menggunakan struktur kawalan yang terbaik ataupun yang bersesuaian. Contoh macam tu. Di kat situlah perbezaan pada markahnya nanti. Kalau contohlah pertemuan nanti exam nanti kan. Tak tahulah exam kita bila. Sebab apa bulan 11 ni insya-Allah kita masuk ke sekolah kembali. Okey. So kita dah habis dah untuk bahagian yang ini. Permasalahan yang kita cuba buat tadi tu. Kita kembali kepada dalam buku teks ni. Okey. 4 kita dah cover tadi dah. Kita tengok pada gelung while. Gelung while ni, beza dia dengan gelung 4 ni, dia ada juga ada stop dengan start, stop dengan start, stop dengan step. Dia ada 3, tetapi dia tidak diaturkan dalam satu keadaan yang sama. Kalau macam ni keadaan dia sama je kat sini. Keadaan dia baik je macam ni. Tetapi untuk struktur kawalan while ni, dia tidak menyatakan orang kata apa, bila dia berhenti pada satu keadaan yang sama, pada satu indikator yang sama. Ini. Okey. Lihat pada kita punya contoh dalam buku kita kat sini. Sebab apa dalam contoh 3.27 ni ditunjukkan kita struktur kawalan ulangan untuk while. Ya, struktur kawalan untuk while kalau tak silap saya lah. Ya, okey. Okey, dia guna while. Okey, good. Okey, so kat sini kita lihat, kita ada satu permasalahan kat sini dia kata apa? Permainan interaktif dalam telefon pintar menggunakan struktur kawalan ulangan bagi menghasilkan fungsi log masuk ke dalam aplikasi. Okey.
Cuma kat sini kita nak ubah sikit kat sini dalam pemikiran kita. Ya ada siapa-siapa nak berkata-kata, saya tengok macam ada bunyi mic tadi. Ya. Kalau nak ni angkat tangan. Nak tanya pun angkat tangan. Don't worry. Tanyalah, tak ada masalah. Cikgu tak marah pun bila kamu tanya. Kamu tak tanya tu cikgu marah. Senyapnya kan. Rasa macam duduk sorang-sorang dia kat depan komputer ni. Ada tak kamu ni? Ke cikgu sorang-sorang kat depan ni? Adnin ada, Adnin. Senyap je kan. Ke tak dengar cikgu cakap. Akif, Akif ada Akif? Tak ada juga bunyi. Amirul? Ya. Amirul ada. Ni ada ni nak check sound check kan, nak check ada tak orang kat depan telefon. Ni ada ni? Saya. Saya. Okey. Dia ada dia? Ada. Dia. Okey, terima kasih dia itu hantar ketik kerja tu. Terima kasih. Madiha ada Madiha? Ada cikgu. Ada cikgu. Saya memang ada Madiha. Okey, Muhammad Aziz ada Muhammad Aziz? Ada. Ada. Damira ada Damira? Saya check kan, kita check. Damira tak ada. Senyap je kan. Nurin Afikah ada Nurin Afikah? Dia pun senyap juga. Malu. Ada pun dia tengah pakai face mask. Nura Aimi ada Nura Aimi? Aimi? Ada cikgu. Ada cikgu. Okey. Putri Balkis? Ada. Ada. Siti Nurmaisara? Hilang. Siti. Okey. Zurin Nurbatrisha ada? Ada. Okey, good. Ni yang ada tu lah. Yang tak ada tu mungkin dia ada kekangan kot. Dia tekan-tekan mic tak boleh bercakap kan, contoh kan. Ataupun dia tekan-tekan screen tak boleh nak berkata-kata. Kadang-kadang kita ni kan, kadang-kadang pernah cikgu cakap setengah jam. Tiba-tiba baru dia mesej, cikgu tak dengar apa benda cikgu cakap. Kan. Macam tu pun ada juga. Bila kita dah bercakap setengah jam, pulun ya. Tiba dia mesej, cikgu mic lupa buka. Kadang-kadang kan kita pun lupa kadang-kadang. Kita suka bercakap tapi kadang-kadang nanti kita jumpa lah. Okey, ya ini kita contoh untuk ini. Kita akan applykan dalam contoh kita nak masukkan dalam Instagram kita. Cuma dalam beza kat sini dia lain sikit lah. Okay, kita cuba tengok Instagram. Ada Instagram tak? Instagram. Cikgu tak layan Instagram. Jadi cikgu pun tak layan Instagram. Jadi cikgu memang tak ada Instagram. Tak tahu guna Instagram untuk apa. Mungkin kamu kot. Biasalah pelajar-pelajar yang umurnya di antara baru-baru ni. Umurnya dalam 20-an, belas-belasan kan. Dia suka Instagram ni. Cikgu-cikgu ni umur dah 40-an, 30-an, 60-an, dia tak layan Instagram, dia layan Facebook. Kamu mungkin tak layan Facebook kot, ya. Dia boleh kurang sama dengan Facebook, tapi ke Instagram ni anda dengan Mark Zuckerberg juga, dia punya server dia, simpanan dia. That's why kat bawah tu dia tulis login with Facebook. Sebab apa? Dia boleh login versus Facebook lah. Cikgu Facebook pun tak tahu dia punya username and password, lupa. Sebab apa? Dah setting siap-siap dalam telefon. Jadi kadang-kadang dah tua ni kita lupa. Ya, umur dah 38 ni, kalau kita balikkan 83 tahun ni, jadi dah tua lah kat sini. Okay, so kat sini Instagram. So Instagram ni ada dua benda yang perlu kita ada. Sama ada username dengan password. Username dengan password. Nak masuk dalam Instagram ni mesti ada dua benda ni. Selagi kita tak nyatakan username dengan password, kita tak boleh masuk dalam Instagram ni. Kita tak tahu kita ada tak akaun Instagram. Kita test tengok. Kan tertuliskan password. Kat sini nampak pula pelajar kan. Kejap ya. Pelajar nampak kan dia buka pula Instagram kita. Salah juga. Tak ada. Maaflah. Cikgu tak layan Instagram ni. Ya, cikgu layan PUBG. Cikgu layan
layan ML, Dota, kan? Tu cikgu layan lah. Yang Instagram cikgu tak layan lah. Instagram ni selalunya orang nak tunjukkan dia punya, orang kata apa, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dia punya apa, artwork, dia punya gambar-gambar kan, selfie-selfie cantik, view-view cantik. Auni ada ni. Ada tak? Ada Instagram? Ada tak Auni Instagram? Dia ada Instagram dia? Dia ada Instagram tak? Nyap balik. Ya. Tunggu korang, tunggu. Masuk sekolah nanti aku tanya seorang-seorang. Ya. Oh, time ni mute, tutup video. Oh, korang seronok kan. Jaga nanti. Aku panggil seorang-seorang datang depan buat kerja. Okey. Ini contoh. Jangan takutlah, itu bukan urutan. Ya. Tapi sebab rindu dengan korang semua ni, lama tak jumpa. Dah baru je ambil alih kelas ni dengan daripada cikgu yang sebelumnya kan. Lepas tu hilang pula PKP kan, tak kenal lagi, nama pun dah lupa dah. Muka pun dah lupa dah, ya kan, contoh kan. Okey, ini contoh lah kan. Ini contoh untuk yang tadi tu kita nak buat dalam while pula. Cikgu dah buat siap-siap dah. Cikgu buat siap-siap tadi. Okey, ni while. Dalam while ni, cuma while ni dia tak berulang lah. Ini pada contoh yang ini cikgu ambil terus pada bahagian bawah ni. Yang ini nanti kita akan sambung minggu depan. Cuma cikgu nak ubah sikit. Cuma cikgu minggu depan kita akan bagi satu permasalahan. Permasalahan tersebut kita buat macam minggu yang sebelum ni. Kan? Cuma yang ini cikgu tak berapa berkenan sangat dengan contoh ni. Contoh ni tak berapa dekat dengan kita. Kita ambil dalam bentuk Instagram. Instagram tu dekat dengan kita. Kasih cikgu dulu, buka Instagram, buat akaun Instagram, nanti kita cuba buat yang permasalahan ni. Kita terus pergi kepada aktiviti yang bahagian bawah ni. Aktiviti yang bahagian bawah ni. Mana aktiviti? Ini benda yang tadi yang cikgu nyatakan tadi dalam PowerPoint tadi, ni benda ni. Benda ni pada muka surat 146. Bulatkan. Ataupun tulis dalam buku 146. Cabar diri anda tu tak buat lagi. Nanti kita buat. Ini contohlah. Yang cikgu paparkan tadi sama macam ni. Cuma cikgu dah ubah lah dia punya gambar tu. Tak adalah setiu macam dia 100% kan. Jadi macam ni. Kan. Nak kurangkan lah. Nota-nota yang banyak sepatutnya bentuk macam ni kan. Mana tadi? Macam ni. Tapi kalau tengok tunjuk macam ni nanti tengok sama je dalam buku cikgu. Jadi cikgu pendekkan lah. Dia dibentuk macam ni. Cikgu padam balik lah. Nampak macam buruk je kan. Ya. Okay, ni. Nanti salin dalam buku. Mudah nak ingat benda ni. Mudah nak ingat. Ya. Kalau mudah nak ingat tu, mudah nak kita nak hadam dalam peksa nanti. 28 minit awal lagi. So, kita lihat yang seterusnya pula. Kita tengok pada bahagian yang ini, while ni. So, ini ada pada kita punya nota ni pada bahagian amali 3.3. 3.3. Okey. Amali pun cikgu tolong buat kan, you all tak buat. Nanti kat sekolah nanti kita buat. Kita buat. Jangan takut. Komputer yang banyak-banyak 40 tu dia rosak, tak boleh pakai. Server dia down. Tapi insya-Allah lah doa-doa komputer yang kat depan tu ada sebelah itu, kita kongsi-kongsi lah nanti. Kita kongsi-kongsi nanti. Kamu ada lebih kurang 30, seorang lah 3 komputer. Kita kongsi-kongsi lah kat situ. Ataupun kita tukar-tukar. Seorang tukang tulis, seorang tukang buat sudokod, seorang lagi tukang buat catali. Faham? Bagi satu masalah, seorang buat sudokod, seorang buat catali, seorang buat Python punya coding. Jadi tak ramai-ramai lah kat situ. Itu nanti jumpa kat sekolah nanti. Kan? Kita buat cabaran. Terpantas. Kan? Hadiahnya pun lumayan. Ya. Tiket di kantin RM1. Contoh kan? Contoh lah. Kalau nak lebih boleh minta dengan Puan Syarifah. Okay. So yang ini contoh bahagian ni. So ini saya dah type, dah siap-siap dah kat dalam bahagian ni. Kita nak tengok apa benda yang keluar. Okay. Jadi bila kita print, kat dalam ni while true. Apabila yang while tadi, gelung while tadi, dia true, dia betul. Jualan, float, masukkan input, jualan tersebut, commission dia berapa, commission jualan, okey macam ni. Tapi dalam coding ni, saya pun tak berapa kenal dengan coding ni. Sebab apa? Coding ni terlampau, orang kata apa, rigid sikit. Okey, kita cuba run kat sini. Masukkan jumlah jualan anda. Jualan untuk saya, contohnya 1000 lah.
1000, dia ambil nombor genap. Sebab apa kat atas float tambah kosong-kosong kat belakang. Float. Masukkan commission. Kat sini cikgu tak berapa berkenan bila ditanya pasal kemesen ni. Kat eja pun salah. Commission jadi kemesen pula. Aduh. Ya, anggaplah TKO ya. Jadi commission ni sepatutnya dia 10%, 20%. Tapi kat sini kita kena tulis ni. 0.1. Ini 10%. Jadi kita enter lah. Jadi commission anda adalah 100. Macam ni. Dalam programming ni dia ada beberapa yang cikgu tak berkenan sikit commission ni. So kita nak letakkan peratus tu susah. 0.1, 0.2, 0.2 equal to 20%. Ya, macam tu. Kalau nak letak 1%, 0.01. Jadi susah nak masukkan. Jadi user kadang-kadang pening nak tulis apa ni. So jadi kalau kat sini peratus ni kita jadikan macam ni. Commission. Okay, peratus ni commission ni kita nak supaya user ni boleh masukkan 10 ke 20% macam tu kan. So commission ni kita darabkan dengan berapa contohnya? Betul ya? Bagi dengan 100. Commission. 10 bagi dengan 100. Betul ya? Kita bagi dengan 100. Kita bagi dengan 100. Bahagi 100. Kita tengok jap. Betul tak? Kita run kejap. Contoh kita punya jumlah jualan 1000. Jadi commission kita 10%. Jadi kita, okey betul. Ni barulah mudah nak masuk. Tak perlu nak masuk 0.1, 0.2. Pening kadang-kadang. Okay, kita ubah sikit dekat programming ni kat sini macam ni. Okay, boleh tolong ubahkan sikit dalam buku tulis kamu tu. Ataupun dalam buku teks kamu tu. Tambah itu. Yang commission bahagi dengan 100. Jadi bila kita nak buat programming nanti mudah. Tak adalah kita pening, kenapa tadi letak 100. Contohlah kita buat macam ni kan. Tak ada yang 100 macam ni. Jadi contohlah kita stop, kita run. Jadi kita masukkan. Kita punya duit jualan 1000. Jadi kita masukkan peratus kita 10. Bapaklah komisen anda lah 10,000. Banyak kan. Jual baru 1000. Komisen 10%. Untung 10,000. Untung siapa tak nak niaga macam tu kan. Kan pelik jadi jawab soalan macam tu. Kan. Sebab apa dalam programming yang biasa ni, dia tak ada nyatakan pun nak suruh masuk dalam bentuk macam mana. Jadi kalau letak ni, kalau bentuk programming ni kena letaklah 0.1 equal to 10%. Barulah dia kira 10%. Jadi kita nak betulkan programming ni, kamu kan sekarang dah programmer, jadi bagi dengan 100. Macam ni. Bila orang masuk pun tak perlu nak tulis 0.1, 0.2. Ini contoh. Kalau 100%, 1. Macam tu kan? Kan susah kan? Jadi dia masukkanlah berapa peratus yang dia minat. Kan kalau contoh dia nak masukkan 99%. Contoh dia jualkan 1000, dia nak dapat keuntungan 99% dia punya commission. Jadi dia dapat berapa? 990 sen. RM9 tu modal saja. Contoh kan? Tu contoh. Jadi ini contohlah dia punya macam mana nak buat. Okay. Cuma kamu tolong betulkan dalam buku teks kamu tu untuk mudahkan nanti bila kita jumpa nanti tak adalah ramai yang panggil. Cikgu, kenapa jadi lain benar dia punya jawapan belakang ni? Kan pening kepala lah panggil satu-satu nanti. Ada 11 PC kat depan tu. 11 jadi dia punya unexpected, dia punya output. Jadi pelik. Jadi dalam buku teks tu tolong ubah sikit, tambah guna pensel tu. Kan commission ni kat belakang ni ambil lah pensel sikit. Kamu ada pensel kan? Takutlah pensel tak jumpa dah lama PKP ni. Okey, slash bagi dengan 100. Okey, bagi dengan 100. Kita kurungkan peratus ni supaya dia jadikan satu pengiraan yang perlu dilakukan terlebih dahulu baru dikira dengan jualan. Ni contoh. Ni contoh. Okey, nak kira commission. Jadi betulkan sikitlah dalam buku teks tu. Tulis comel-comel sikit. Ya, supaya orang kata apa nanti bila adik-adik awak pakai nanti, contohlah ada adik awak ke sepupu awak, sepupu sepapak awak guna juga buku tu, dia faham lah. Tak adalah dia pening kepala dan sebagainya. Okey, ni contoh. Contoh yang pertama tadi, dia tak boleh ulang. Dia sekali je. While true. Jadi kita nak pergi kat bawah ni, bahagian bawah ni, ke bahagian bawah yang B ni, membetulkan satu gelung tadi tidak terhingga kepada gelung yang terhingga. Okey. Kita nak ubahkan tadi ni supaya tadi dia boleh ulang.
Bukan kita nak kira untuk kita punya je. Contoh untuk jiran kita punya commission, untuk orang lain yang punya commission, takkan kerja seorang-seorang kan. Jadi kita tuliskan kat sini, teruskan equal to, jadi kita masukkan quotation mark untuk year. Quotation mark year ni. Teruskan year. Jadi kat bahagian bawah ni nanti, kita letak, jangan kita letak true. Kita terus kita tuliskan, teruskan equal to year. Equal to year. Okey, kan cikgu hari tu cikgu dah nyatakan bezanya dua ni, year ni dengan yang satu je sama dengan dua sama dengan. Madiha dia Madiha. Tanya Madiha. Madiha dia Madiha. Madiha dia Madiha. Oh, hilang dah. Akif ada Akif. Ya saya ada. Ya, Akif. Cikgu nak tanya, apa beza sama dengan yang satu dengan sama dengan yang ada dua tu? Tengok pada baris pertama dengan baris kedua tu. Terus equal to year, terus equal year. Apa beza dia? Dalam buku teks ada. Ya, sebelum ni kita dah pernah buat. Yang gambar kucing tu. Kucing tu. Apa dia Akif? Kita kongsi ni, kita ingat balik knowledge yang sebelum ni. Saya baca yang kat buku teks ni tapi saya tak faham. Okey, silakan. Akif baca. Jika nilai dua operand adalah sama, maka keadaan menjadi benar. Okey. Kalau single operand, tak ada dalam tu. Okey, ni kita ulang balik lah. Kan? Apa? Lupa tu bagus. Jangan tak ingat dia. Lupa tak apa. Tak ingat tu bahaya. Tak ingat tu maksud apa? Diri sendiri pun tak ingat. Tu tak ingat lah. Lupa tak apa, nanti dia ingat balik. Okey, teruskan. Contohlah kat sini saya tuliskan nama. Nama saya nak guna siapa ni? Zurin. Zurin kat atas sekali kat sekarang ni. So, nama Zurin. So sekarang ni saya nama equal to Zurin. Nama equal to Zurin. Okay. So kat sini ada dua perbezaan. Yang pertama ni Zurin pertama ni dipanggil sebagai umpukan. Kalau single equal ni, dia adalah umpukan nilai. Mengumpulkan nama itu kepada orangnya. Okey kan? Okay, orang A ni namanya Zurin. Ni Zurin lah contoh. Ni Zurin lain lah. Jangan Zurin dekat sini. Ya, orang yang ni kat depan ni contohlah. Orang yang kat depan ni namanya Zurin. Bayangkanlah nama orang kat depan awak tu. Jangan tanya depan mana cikgu. Depan awak contohnya ada orang kan. Orang tu namanya Zurin. Kan? Kita umpulkan equal. Kalau dua sama dengan ni, maksudnya apa? Dia macam tanya balik, awak ni Zurin ke? Macam tu. Maksudnya apa? Dia nak nyatakan, betul ke orang kat depan ni Zurin? Equal tu maksudnya apa? Dia macam dia nak, dia kata apa? Dia satu macam, Allah masalah, pertanyaan kepada orang tersebut, betul ke nama awak Zurin? Itu kalau jumpa equal. Kalau equal to true, kalau betul, betul lah. Kalau salah, maksudnya maaf, saya salah orang. Kan? Kalau awak tanya macam tu kan, nanti janganlah ubah dalam karangan bahasa Melayu. Kan? Nama saya tu, nama saya Zurin. Awak pun ubah. Nama equal Zurin. Pelik pula nanti cikgu masuknya. Jadi macam saya kata tadi lah, jangan bawa keluar programming bahasa Python ni ke dalam bahasa Melayu. Nanti cikgu bahasa Melayu kamu pening tengok apa yang kamu tulis. Okey, manakala yang kat dua bawah ni, dia nak menyatakan bahawa sama dengan ni, dia bukan umpukan. Dia adalah satu, orang kata apa, indikator pertanyaan ataupun syarat. Syarat ni, maksud kita buat syarat pilihan tu kan, syarat yang mana
kita menyatakan orang kat depan ni betul Zurin, baru kita kata Assalamualaikum. Contoh kan. Assalamualaikum Zurin. Kalau Assalamualaikum, maaf saya salah orang. Contoh kalau salah lah. Kalau true, Assalamualaikum. Awak kenal saya tak Zurin? Kalau false, maafkan saya salah orang. Saya ingat awak Zurin. Contoh macam tu kan. Itu contoh. Dalam ni lah. Tapi kalau kat sini, dia kata kat sini, teruskan equal to ya. Dia kita letakkan indikator pemboleh teruskan ini adalah ya. Tetapi dalam while ini teruskan sama dengan ya. Dia nyatakan betul tak orang tadi tulis ya. Okey, barulah dia kat sini. Okey. So kita kat sini kita tambung lagi sedikit dia punya programming ni sama dengan bahagian bawah tadi. Dah ada indikator kat atas. So kita nak teruskan. Kita nak print. Kita nak keluarkan satu lagi. Oh. Okey, nak teruskan ni kita nak masukkan input. Nak masukkan input. So, kita akan masuk kat sini. Okey, teruskan. Teruskan equal to input. Taklah satu pertanyaan. Awak awak ingin ulang kembali type ya. Itu kan. Type ya. Itulah. Cuba kita run. Ada masalah tak? Okey. Masukkan jumlah jualan anda. Okey. Jualan saya macam tadi 1000. Okey. Saya punya peratus commission 10%. Jadi commission saya adalah 100. Jadi masukkan jumlah jualan anda. Tengok. Suruh kita masuk lagi jumlah jualan tadi kita tu. Dia tanya lagi lah. Tapi kalau ni kat bawah lah. Tapi kalau kita nak dia sekali macam ni, apa jadi? Dalam satu indent yang sama. Dia beza pula. Kan? Masukkan 1000. Commission kita 10%. Okey. Kat sini dia kata, awak ingin ulang kembali type ya. Kalau ya, ya lah. Tanya balik jumlah masukkan 1000, 10,000. Berapa peratus? 20%. Dia kira balik. Anda ingin ulang kembali? Ya. Nampak tak fungsi indent kat sini? Fungsi indent ni, kalau kita buat terus kat sini, merata pula pergi dia. Katakanlah kita buat terus tadi kat bahagian bawah ni, kat sini, dia bukan dalam while lagi. Kalau kita buat macam ni, dia macam ni. Indent ni, dia guna macam ni, pembuka, penutup. Selagi dia pada keadaan yang sama, dia ada dalam pembuka, penutup. Yang ni dia akan buat benda lain. Dia akan ulang yang ini dulu. Kita akan pergi sinilah. Okey. Tapi kalau benda ni ada dalam ni, sekuen dia akan buat apa yang ada dalam tu. Maksudnya apa? Dia akan tanyalah. Kalau dia ada kat luar, dia tak akan papa balik apa yang kita buat. Bila kita run, lupa nak buang. Okey. That's why bila yang pertama tadi, dia ulang je. Dia tak tanya kita nak terus ke tak. Jual RM10, untung 1%, RM1. Dapat 10 sen. Dia terus masukkan jumlah jualan anda. Dia tak tanya pun kita nak ulang. Sebab apa? Yang ini luar daripada indent tadi, while tadi. So kita kena naikkan dia ke atas. Supaya dia berada dalam satu keadaan. Satu pertanyaan. Maksudnya apa? Buat dulu, dah siap tu baru tanya. Kalau tadi, dia tak akan tanya lah. Sebab apa? Dia masih ya lagi ke atas. So kat sini kita again. Kita test stop. Kita run. Contoh jual RM1. Action 100. Dapat 1 sen. Awak ingin ulang kembali, type ya. Kalau type tidak, teruslah, dia tak buat. Contoh kan. Ini contoh, satu pertanyaan. Cuma dalam buku teks tu, ni cikgu tak berkenan benar dengan buku teks ni kan. Dia nampak macam jauh tu kan. Dia dan jauh tu. Tapi dia masih lagi dalam satu ini. Kadang-kadang bila kamu tulis nanti, ada ramai yang akan tulis mula tepi ni. Ni salah lah. Jadi kamu tengok ni satu rata je, serata je macam ni. Serata. Maksudnya apa? Dalam satu indent yang sama. Ni indent. Indent. Kamu dah belajar kan? Ralat. Ralat akan jadi, ya Puan Syarifah nak tanya apa? Sorry, tertekan. Okey. Jadi indent tadi, indent tadi ni, dia merupakan satu perwakilan yang mana selagi dia tidak pergi ke tempat lain, dia adalah satu judukan yang sama. Dalam satu judukan. Kalau yang ini kiranya, kamu ingat balik tak yang kita buat dulu? Ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Yang gelung tu. Ingat tak kita gelung?
kena buka balik kan. Yang kita buat yang minggu lepas. Minggu lepas saya tutup yang ni. Okay, kita ya. Saya tutup yang ni dulu. Jadi kita nak buka yang minggu lepas, yang awak buat minggu lepas. Mana minggu lepas? 3.8 tu. Oh, tak ada dah. Cikgu dah delete tu. Okey, kita tengok yang ini. Kalau indent tadi, dia akan dalam kita nak tulis kita punya yang tadi, dia akan jadi macam ni, indent ni. Maksud apa? Dalam nombor 3 ni dia ada serata ni. Ni indent yang sama. Sebab apa? That's why dia tak ada nombor yang ketiga, keempat kat bawah ni. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tak pada keadaan selepas 3 tersebut. Sebab apa? Dia dalam keadaan indent yang sama. Jadi tidak memerlukan perwakilan nombor dalam sudokod tersebut. Sampailah tamat baru ada nombor yang keempat. Itu maksudnya indent tadilah. Ni kalau contoh samalah. Kalau ini 1, yang ini 2. 2 je lah. Ni adalah mula tamat ke atas kan. Ni 1, 2 contoh. Ni teruslah 3 tamat contoh kan. 3 tamat. Maksudnya apa? Yang semua 2 ni tadi bermula pada while ini adalah semuanya adalah nombor 2 atau aturan untuk nombor 2. Okey. Alright. Kita pergi kepada yang tadi ni. Okay, ini dah. Ini pun sama dengan yang tadi. Cuma kat sini dia kata jawab ya untuk ya, y untuk ya. Dia tulis kita tulis tadi forwarding kita panjang sikit lah. Ya, y. Kat sini ya kan. Ya lah. Kalau tak y, tulis y pun boleh. Tapi kat sini kena tulis y je lah. Tak payah tulis ya. Tulis y je. Jadi typekan y untuk ya. Typekan y untuk ya. Okay. Itu juga tak ada masalah. Okay. Masuk RM12. Commission RM1. Masuk anda mula. Kalau tekan y saja dia pergi. Kan masukkan RM3. Commission 1%. Jempol kan. Kalau kita tulis YA. Dalam tadi dia hanya menerima ya sahaja. Kat sini ya. Kita tuliskan ya. Jadi kita nampak dah perbezaan pada penulisan tersebut. Okay, ini contohlah. Dia cara kita nak tulis untuk while. Tadi kita tengok kita nak tulis bagaimana nak tulis untuk for. Yang ini untuk while. Okay. Yang ini dipanggil sebagai nilai awalan. Ini start. Ini adalah start. Yang ini dipanggil sebagai stop. Ya. Cuma kat sini dia tak ada step. Step tak ada. Step kalau contohnya kat bawah ni. Ini kira step lah ni. Cuma dalam bentuk ayat. Yang ni step. Step yang boleh dikawal. Step yang boleh dikawal. So ada start, stop dan step. Keadaan dia bersepah-sepah. Berbanding dengan for, dia berada pada satu, orang kata apa, satu jujukan yang sama. Ini. Start, stop, step. Tapi dalam keadaan while, start dia kat atas, stop dia kat bahagian 2, step dia kat bahagian bawah. Ni while. While ni terbagi kepada 2. Do while dengan while. Apa beza while dengan do while? Contoh kita nak pergi hari raya contoh. Tak bagi pergi hari raya. Asyik raya je. Raya di Bali pula kan. Kita tak nak raya lah. Kita nak pergi beli apa ni? Contoh. Kita nak pergi beli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kad top up. Kita nak beli kad top up. Bila kita nak pergi beli kad top up tu. Ada tak kita tanya dengan peniaga tersebut? Ataupun peniaga tu tanya dengan kita. Awak nak beli kad top up network apa? Ya, provider apa? Mesti dia tanya kan? Digi, Maxis, Celcom, Celmi. Contoh kan? Ada contoh lah. Jadi tak pernah orang tak tanya. Pertanyaan tadi tu kita nak tengok kat sini while dengan do while. Okay. Kita pergi kedai, kita nak beli kad top up. Kita kata Assalamualaikum. Kita beli kad top up, bawa balik. Macam tu. Assalamualaikum, kita beli kat top up, kita tak tanya apa-apa, kita bawa balik. Lepas tu kita test. Tak boleh nak top up. Kita tengok kat top up. Digi. Kita tengok Celcom kita adalah Celcom provider.
Tapi kita beli kat top up Digi. Memang tak boleh lah sampai ke akhir hayat. Jadi tadi itu do. Do maksudnya apa? Buat dulu baru tanya. Pergi kat kedai, buat dulu, beli siap-siap, balik rumah, top up. Kadang-kadang macam tu kan yang beli kat Goris dulu. Zaman saya kat Goris. Sekarang ni panggil dia print je kan, nombor tu. Balik, tu do. Kalau while kat depan dia, while dia bukan do while pula. Sampai kat kedai, Assalamualaikum, saya nak top up Digi. Kan? Ataupun saya nak top up Celcom. Dapat je top up Celcom, balik rumah, top up. Baru betul dapat. Maksudnya apa? While dengan do while ni, do ni dia buat dulu. Tak bertanya. Dia tak bertanya, buat dulu sembrono. Last kali baru tanya, lah salah sebenarnya kat top up-nya. Tapi kalau while pula, dia tanya dulu. Betul tak kat tadi tu kat Celcom? Kan kalau betul, baru saya ambil. Kalau tak betul, saya tak nak ambil. Contoh macam tu. Beza while dengan do while. Cuma bezanya, perkataan while tadi tu berada pada bawah. Kalau do tadi berada pada atas. Tu bezalah. Nanti kita akan tengok bezanya lebih menjurus ketika kita nak buat aktiviti pada minggu hadapan. Lah kita sampai ke berapa Puan Syarifah? 2,5. 2.5, 2.31 lah. Lepas ni waktu apa, Kif? Rehat. Ke PJ? Selalu PJ belakang kita. Aziz? Depan ni rehat. 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 Tadi dah rehat. Nak rehat lagi ke dia? Kita tamat je sampai sini. Dia nak rehat lagi ya? Ya rehat lagi. Tak solat lagi. Lupa juga tak solat lagi kan? Tadi kita start pukul 1. Tadi tak solat lagi. Okey, jadi kita solat dulu. Nanti you all nak masuk kelas yang lain. So kita tamat dulu kelas kita sampai sini. Kita akan sambung nanti. Untuk aktiviti tu, cikgu akan siapkan ruangan aktiviti. Cikgu akan hantar awal supaya kita boleh buat awal. Nanti pada hari kejadian kita terus bincang sahaja. Kita punya kelas nanti pada hari Khamis. Hari Khamis nanti cikgu akan hantar ruangan yang macam mana kita pernah buat sebelum ni. Jadi kamu kena buat sendiri terlebih dahulu. Berpandukan pada yang kita dah buat pada struktur kawalan pilihan. Lebih sama je. Ada pernyataan masalah. Kemudian kita kena buat sudokod. Lepas sudokod buat catatan alih. Yang Python nanti kita buat pada hari kejadian. Jadi mudah sikit lah. Okey, sampai sini saja kelas kita. Ada apa-apa nak tanya tak Puan Syarifah? Ataupun apa-apa nak dikongsikan bersama? Tak ada. Okey, Puan. Puan kat sekolah lagi ke, Puan? On the way balik. Okey, Puan. Okey, terima kasih kepada yang hadir hari ini. Terima kasih juga kepada Puan Syarifah. So, kita jumpa pada hari Khamis nanti. Saya akan bagikan dia punya gerak kerja macam mana yang sebelum Puan Syarifah bagi tu. Saya akhiri kelas kita ni dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Khamis insya-Allah. Terima kasih cikgu. Sama-sama Zurin. Terima kasih Puan Syarifah. Terima kasih cikgu. Sama-sama Akif.